Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Sekarang ni kenderaan dia dah jadi barang gaya hidup, lifestyle. Dan kerana itu design sangat penting. Dan orang sanggup bayar untuk nampak unik, untuk nampak lain, untuk sesuatu yang hip. And my God, would they pay for it? Sebab hari ni bersama dengan saya ialah antara kenderaan yang pada pendapat saya paling cute atas jalan raya. Apa dia? Nampak tu? Itu ialah Honda N-Box. So, kereta ni saya dapat daripada kawan saya, Abang John kita daripada Johor Bahru. Inilah kereta peribadi dia. So, nombor plate tu kami memang blurkan lah. Sebab dia tak nak orang tahu nombor plate dia ni. Tapi nombor plate dia ni memang special, nama anak dia. So, Abang John kita beli kereta ni simply because dia nak sebuah kereta yang dia boleh bawa tiap-tiap hari, yang praktikal, jimat minyak. Sebab dia dah tak larat nak bawa kereta-kereta besar, and that makes sense. Tetapi sebabkan dia dalam industri otomotif, dia perlukan sesuatu yang unik lah. So, that is why dia pilih N-Box. Sebab jarang ada atas jalan raya, unik, modern, anak-anak dia pun suka sebab nampak cantik, dan harga dia tak mahal sangat berbanding dengan kereta-kereta lain. Ya. Harga dia saya cakap tak mahal sangat sebab dalam pasaran Recon, kereta ni tahun 2018, harga dia RM120. Ya, RM120, RM120,000 anda boleh dapat Honda HR-V baru. Tapi Honda HR-V baru ada di merata-rata. Honda N-Box tak ada banyak atas jalan. Dan sebab itu it stands out, it pops out, it looks like a sore thumb dekat parking lot. Daripada jauh orang nampak, dalam kawasan perumahan kau mungkin kau seorang je pakai yang ini. That makes you unique. Itulah kenderaan lifestyle. Kalau kita cakap pasal design, well, ini ialah K-Car. So, K-Car ni bentuk dia memang kena ikut saiz dia lah. Dan inilah dia. K-Car daripada Honda. Nampak? Funny, right? Daripada kenderaan bentuk kotak macam ni, dia boleh buat sesuatu yang funky. Now, tayar ni, yang ini ni memang Abang John kita dah tukar lah. Okey. Tayar jambatan batu lagi. Ada taste. Rim ni pun bukan kaleng-kaleng kot. Aku tak reti dah rim-rim sekarang ni. Apa pun offset kangkang baik. Dan uniknya N-Box ni, this is a minivan actually, a K-Car minivan, because it comes with two sliding doors. Sana tu pun boleh buka. Okey, dan dalam dia belah belakang ni super luas. Honda biasalah akan datang dengan ultra seat function dia tu. Dan seat ni sebenarnya anda boleh tarik ke depan ke belakang. Nampak ni? Ni. Anda boleh tarik ke depan ke belakang ni. Tali ni. Okey? Dan even anda boleh baringkan pun. Yang bestnya, nampak flat floor. Rata serata-ratanya. Ui. Saya ada pasang kipas kat dalam. Allah, gelap betul kereta ni kat dalam. Cuma aku buka pintu sebelah sana terang sikit kot. Ada putang dia ni, There you go. Luas sikit pemandangan. Nampak? To get the most out of this cabin from this size, memang bentuk kotak lah jawapannya, tak ada benda lain dah. Ya? Now, belah dalam dia ni, kau akan nampak banyak butang-butang daripada Honda, especially steering ni. Dan ini ialah kereta tahun 2018. So janganlah nak bandingkan dengan Honda yang sekarang ni. Okey? Honda sekarang ni dah memang banyak butang-butang jenis baru.
Yang ini design tahun 2018, which is still refreshing. Now dekat depan ni kita ada bench seat. Nampak? Tapi tak ada seat belt lah untuk tengah tu. Okay. So kalau kau tak suka orang sebelah kau turunkan. Kalau kau suka, kau buka lah. Dan gear dia tercatuk dekat situ. Dan nampaknya Abang John kita dah tukar pada Android player yang besar. That is not the original audio player. Screen dia tu. Ada juga cakap-cakap Jepun sikit kat sebelah hujung tu. Tapi okey lah. Dan ada kotak kat sini nampaknya. Tau. Door card dia ni memang ni butang-butang Honda lah. Hey, terapur siap buat alas kaki lah untuk N-Box. And you have another flat floor here kat depan, rata. So in terms of permainan ruang kabin, memang kekar. Bentuk macam ni, luas lah. Alright. Tapi yang betul-betul menjual kereta ni ialah design luar dia lah. Anda boleh tengok sendiri lah. Walaupun dia kecil ke metode macam ni, cute dia tak boleh nak cakap lah dengan bahagian depan dia ni. Lampu-lampu LED dia ni. Dan memang definitely the best aerodynamic. Memang diorang tak nak pun. They don't want the lowest CD factor. So hampir menegak dah dia ni. Sebenarnya bentuk dia ni ingatkan saya pada Volkswagen ID, iaitu van elektrik daripada Volkswagen. Most probably Volkswagen tiru dia sebab yang ni keluar dah lama dah. Memang comel. Now kalau kat belakang ni yang cantik. Belakang dia memang cantik, bukan lagi cantik. Nampak? Dia tak nampak sangat gedabak macam Serena ataupun abang dia Stepwagon apa semua tu. Sebab saiz dia lah, dia tak lebar. So belakang dia ni nampak cute lah. Alright. Dan ni nama dia, N-Box. Dan ini ialah N-Box Custom generasi kedua. Yang ini 2018, so maknanya belum facelift sebab dia ada variant facelift dalam tahun 2021 tak silap saya. Dan jom kita buka. Oh, expected lah boot dia Sani lah. Tetapi yang ini ni kita boleh baringkan. Ambil kau. Sekejap, aku buka balik tepi ni supaya kau boleh nampak. Ni dah jadi van, bhai. Nampak? Terang tu bang. Terang pula. Besar tu bang. Rata habis ni. Apa kata kita turunkan yang sebelah sana pula? Jom. Kita turunkan. Alah, banyak pula benda-benda dia gantung kat sini ni. Well, kita personal dia kan. Okey, kita letak kat sini ni. Okey. Ni macam mana nak turun ni? Oh ya. Alright. Ambil kau. Dah jadi van. Nampak? Kau boleh letak, I think minimum 2 mountain bike boleh masuk kat sini ni. Silap skuter boleh masuk dah ni. Besar kan? This makes it more interesting. Lebih practical. Kan? Flat ni. Yalah. Boleh jadi kenderaan delivery lah untuk korang yang niaga tu. Besar bhai. Tapi yang paling best sekali, walaupun kau nak berniaga ke, bawa barang ke, kereta ni tak nampak janggal lah, tak nampak komersial lah. Okay, tak nampak macam kenderaan komersial. Nampak? Nampak mahal. Sebenarnya Abang John bagi aku pinjam kereta dia ni sebab dia ada banyak kereta. So dia bagi aku pinjam kereta ni sementara aku dekat Johor ni. Dan kali ni saya ride dekat sini. So yes, I do need a car sebab hari pun macam hujan sikit apa semua ni. And ikut aku lah. Let me tell you a bit the experience of driving this N-Box. Tapi sebelum kita drive memang aku tunjukkan kau enjin dia dulu lah. Enjin dia. Kan ada orang kata aku terlupa pasal enjin pula kan. K-Car ada limitation, bermakna enjin dia mesti tak lebih daripada 660cc dan horsepower mesti tak lebih daripada 64 HP. So, enjin yang digunakan oleh N-Box generasi kedua ni, codename dia JF3 ataupun JF4. Yang ni JF3 lah, yang facelifted is JF4. So, dia menggunakan enjin S07A turbo inline
Ya, ini ialah enjin dengan 3 silinder. Yang ini dengan sesaran 658cc, 658cc, 64 PS, right at the maximum allowed by their regulation, dengan transmisi CVT. Dan yang ini datang dengan enjin turbo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Wah, warna hijau ini dah tukar ni. John tukar lah ni. Alah Lamborghini. Okay, now K-Car ataupun KG Dosha ni ialah satu kategori kereta kecil, micro car, yang sebenarnya diwujudkan di Jepun seawal tahun 1949, tak silap, 49 ke 47? Ya, betul, 49. 1949. Tu nota-nota aku lah. Okey, nak confirmkan 1949, lepas perang Jepun. Okey, lepas perang dunia kedua. Sebabnya ialah kerajaan Jepun dia nak mobilisekan rakyat dia supaya ekonomi bergerak, dan dia hasilkan kategori inilah. Dan sebenarnya pada awalnya kategori ini lebih kepada motosikal roda 3 untuk angkat barang apa semua, untuk peniaga-peniaga kecil lah, yang macam Malaysia cuba buat sampai sekarang tak habis-habis nak buat. Tapi apa pun tak jadilah kan. Jadilah sikit, tak baik, tak kata tak jadi. Anyway, itu punca dia. Okey, sampai dia dah berkembang jadi kereta-kereta urban macam ni lah, di small cars lah yang ada bersepah dekat Jepun ni. Dan Honda N-Box ini ialah kenderaan paling popular di Jepun dalam tahun 2021. K-Car ni ada limitation dia. Panjang body, the whole body panjang tak boleh lebih daripada 3.4 meter. Enjin tak boleh 600, tak boleh lebih daripada 660cc, dan horsepower tak boleh lebih daripada 64 HP. Tapi yang ini diorang dibenarkan untuk pasang turbo supaya dia lebih seronok nak pandu. Sebenarnya lebih kepada kalau nak naik bukit apa semua, dia lebih senang, lebih mudah, tak mengah lah. Walaupun N-Box ini walaupun turbo rasa mengah jugalah. Okey, dan this car ada bunyi eok lah. Aku rasa masa dia pasang Android box ni tak betul lah, ada benda bergegar kat dalam lah. Dan tayar yang dia pasang ni dengan offset melampau ni, dah ride jadi keras lah. Sayang lah. Saya pernah bawa yang standard, memang selesa lah. Cuma kalau korang pernah bawa Kenari masa baru, ni lah dia. Okey, cuma dia nampak fancy. Plastik, it's all hard plastik. Adalah baldu sikit kat sini, tapi yang lain ni semua hard plastik lah. Tak apa, kita tak bawa kereta ketuk-ketuk macam ni. But I'm telling you, this in Japan, even though it's expensive, but it is still considered kereta mampu milik lah, sebab saiz dia yang kecil apa semua tu lah. Cuma dalam kategori dia memang sedikit premium. Okey, dekat Malaysia memang harga dia 120,000. Walaupun ini tahun 2018, kereta terpakai daripada Jepun 120,000. Sebab tu inilah kereta Kenari untuk orang-orang yang mampu. Okey, so korang jangan bising lah, ya. Kenapa Honda Malaysia tak masuk? Nanti aku cerita kat korang lah. So anyway, K-Car ni, okey, dulu di Jepun sebelum tahun 2014, insentif cukai dan insurans dia sangat menarik. That is why orang sampai beli. Basically it was about like 50% off daripada tax kereta-kereta lain dengan insurans kereta-kereta lain lah. So murah. Tapi selepas tahun 2014, kenderaan Jepun kata okay, cukup lah tu kita orang punya public transport mana bagus, you don't really need a car, tak ramai pun orang beli. So dia dah buang insentif tu. Ada lagi insentif, dia ada macam excise levy sikit atas kereta ni. Tak banyak. Kereta ni kena 2% daripada harga kereta. So itu dia punya excise duty tu lah. Tetapi untuk kereta biasa 3%. So sikit saja. Yang ni 2%, yang itu 3% daripada harga kenderaan. So tak banyak, but still orang Jepun tergila-gilakan beli kereta ni, sampai kan banyak. Apa pun jumlah penjualan tetap menurun. So sekarang ni dekat Jepun cuma ada 4 syarikat saja yang menjual K-Car di Jepun ini. Suzuki, Daihatsu, Honda dan Nissan Mitsubishi. Nissan Mitsubishi tu gabung lah. Alright, so itu saja. But still, those are the kalau kau pergi Jepun, kau nak tengok K-Car ni, sebab itulah Jepun. Okay, satu dunia tahu K-Car ni Jepun, and they come out with fantastic design. Kereta-kereta yang design dia, siapa sangka bang, kau baringkan peti sejuk, kau boleh design jadi cantik. Inilah dia. Ya, kecil, bawa pun macam bawa
Tipulah kalau kau kata bawa dia best untuk kenderaan macam ni. Okey, atas highway tetap angin akan tolak apa semua tu, because it was not really designed to be driven on highways. Ataupun jalan berliku-liku boleh kau keraskan suspension, but that beats the point. Ini direka sebagai kereta bandar. Okey, yang boleh lah jalan nak balik kampung semua boleh, tapi ada limitation dia lah. Dia takkanlah sedap macam kereta besar. Okey, nak membongak janganlah lebih sangat. Yang tak stop tu tak payahlah nak over cerita kan. Orang beli tengok it was below their expectation. So kita cerita benda yang betul, ya. So ini memang macam, sebab saya pernah pakai masa Pro 2 lancarkan Kenari Aero Sport, saya beli satu yang automatic warna hitam. Saya ingat lagi kereta tu. Saya pakai setahun saja sebab saya rasa dia tak sesuai dengan cara hidup saya. Dekat dalam bandar saya banyak guna motor. So saya try balik kampung, sekali balik Kuantan dengan kereta tu, dan sekali balik Muar dengan kereta tu. Tak boleh lah, atas highway dia memang tak boleh lah. Tak cukup laju dan dia terhuyung hayang lah. Tapi dalam bandar, parking apa semua, cun. Sebab tu dekat Jepun ada beberapa kawasan di luar bandar anda tak perlu permit parking untuk beli K-car. Dekat Jepun anda kena ada permit parking. Anda kena tunjukkan dekat kerajaan dia, aku nak beli kereta ni tapi aku dah ada parking. Ni permit parking aku. Kereta aku tahu parking kat mana. Sebab tempat tu kecil. So they need to control the amount of cars. Tapi untuk K-car, some daerah tak perlu ada, sebab K-car ni kecil. So mudah kau nak selit-selit mana bawa bantal ke belakang TV ke apalah kan. Yep. Now, kenapa Honda Malaysia tak bawa masuk ni? Kenapa Pro 2 tak bawa masuk Daihatsu Move baru? Ataupun ada Tanto lah, ada Toyota Tank lah. Okay, Toyota tu K-car agak, tapi dia sebenarnya Daihatsu lah. Okay, batch dia tu ni. Alright. So kenapa K-car ni tak boleh kita nak rebatch bawa masuk, ataupun macam Pro 2 rebatch lah, ataupun yang lain-lain tu bawa masuk? Jom kita cari tempat parking. Saya akan cerita kat awak kenapa. Sebabnya ialah piawaian UNECE regulation yang diikuti oleh Malaysia sekarang ni. So semua kereta baru yang nak dijual di Malaysia perlu mengikut piawaian UNECE yang kita tiru sebab kita dah sign treaty perjanjian tu dengan United Nations lah. So kita kena ada benda tu lah. So antara sebabnya ialah faktor keselamatan, dan sebabnya lain saya pun tak berapa pasti, tapi kononnya kita nak ikut negara Eropah lah, which is a good thing. Cuma kita tidak sekaya macam negara Eropah. So dulu kita boleh, Pro 2 boleh bawa masuk klise belakang ni, rebatch balik. Ini sebenarnya Mira kan, rebatch balik jadi kereta kita. Tetapi untuk bawa masuk Move baru sebagai Kenari sudah sukar kerana kos dia tinggi, sebab kereta-kereta K-car ni tidak menurut piawaian UNECE. So apa itu UNECE? Well, semua komponen-komponen kereta kalau ikut piawaian UNECE kena ada E marking. Macam kat cermin ada E6 lah, E apa semua kat lampu, semua ada huruf E tu. Ini bermakna semua komponen dalam kereta tu, komponen yang berpuluh-puluh ribu tu, kena ikut piawaian itu. Maknanya vendor yang buat komponen tu kena lalui pemeriksaan supaya lulus piawaian UNECE. So untuk bawa masuk Honda, untuk bawa masuk kereta N-Box ni, dia kena buat satu N-Box lain supaya yang N-Box itu dapat lulus piawaian UNECE, and that is very expensive. Dan market Malaysia, kalau anda tak percaya pun tak apalah, market Malaysia sebenarnya tak besar berbanding dengan Indonesia dan Thailand, sebab jumlah penduduk kita tak seramai mereka, dan percayalah kita ni tidak hebat mana sangat pun. So syarikat kita kata that doesn't make sense. You guys are still a small volume player. Nak buat kereta ni ikut UNECE regulation, it takes time and money. Tak payahlah. So tu antara sebab dia. Tak percaya ada contoh lagi saya nak bagi kat awak. Sekejap. Antara kenderaan-kenderaan yang lambat masuk kat Malaysia, macam korang selalu bising, Indonesia dapat Expander tu dulu, kemudian Thailand, Malaysia facelift variant baru dapat masuk Malaysia. Kenapa? Sebab Expander direka untuk rantau Asia Tenggara, dan dia tak ada UNECE regulation, dia tak ikut piawaian UNECE sebelum itu. So Mitsubishi je pun perlukan masa, dan juga dia dah kena recoup balik modal untuk dapatkan, untuk buat piawaian itu. So itu antara sebab dia lah. Dia memang tak ada UNECE, dia tak ikut piawaian tu. So tak boleh nak masuk Malaysia, kena tunggu dulu. Sebab tu kita lambat dalam 3 tahun kot. Sama juga dengan motor-motor.
Sama juga dengan motor-motor yang ada. So motor macam Honda, diorang kata selalu launch kat sana dulu, kat sini dulu, Malaysia lambat. Ni antara sebab dia lah. Sebab kenderaan itu tidak menurut piawaian UNECE. So untuk nak buat tu, it takes time. So syarikat kita kata tak apa, kita fokus pada market-market lain. Indonesia, Thailand, dia sign agreement tu juga nak ikut UNECE regulation, but dia follow ikut perlu. Okay, ikut perlu. Sebab pada dia, kalau Jepun punya JDM contoh, atau Jepun punya piawaian, pada mereka dah cukup bagus dah, which is true. Kita pun mengaku yang piawaian Jepun tu bagus. Sama juga dengan Singapore. Contoh dia ialah macam N-Box ni. Ni tak ada UNECE regulation, dia tak ikut, tetapi boleh bawa masuk sebagai kenderaan recon. Kenderaan recon tak perlu ikut piawaian itu. Even emission standard pun, Singapore yang ketat tu pun tutup sebelah mata. Kenapa kita kena ikut UNECE regulation ni 100%, saya pun tak faham, kerana ini bukan market besar. Market ni dah lah kecil, kita letak banyak sangat piawaian-piawaian, syarikat kita takkan berminat. So at the end of the day, we will get the old technologies. Yang baru-baru ni tak nak masuk, terutama daripada Jepun, tak dapat masuk. Sebab kita nak sangat ikut Europe. So itulah satu benda yang pada saya, yes, I agree, UNECE regulation is good so that we can stop cars yang subpar, yang standard dia rendah daripada masuk. Tetapi kita sebagai kerajaan boleh kawal. Kalau daripada Jepun, why not? Sebab piawaian Jepun pun bukan kaling-kaling. Diorang pun ada Japan NCAP, crash test diorang sendiri. Ada crash test bawa NCAP untuk Jepun saja. Jepun ni lah negara maju, langit dengan bumi nak banding dengan Malaysia. Kenapa kita tak nak bawa masuk kereta dia? Kalau kita boleh settlekan masalah ni, maknanya tak ikut UNECE regulation 100%, tak ada siapa nak denda pun. Thailand, Indonesia tak berapa ikut sangat pun, dia celup sana ikut, sini tak ikut, tak ada kenapa pun, tak ada apa-apa pun, okey je. Kenapa kita takut sangat dengan Mak Saleh? Itu benda-benda yang saya tak faham. So pada pendapat saya, pihak kerajaan kena kaji balik benda ni lah. Sebab kita ada banyak kenderaan-kenderaan menarik daripada Jepun yang akan lebih mudah untuk syarikat, contohnya macam Perodua sendiri. Even China pun ada diorang punya regulation diorang sendiri yang pun boleh tahan bagus juga, ketat juga. So kita, pada saya, tak perlulah. Sebabkan UNECE ni jugalah kita kena ada rear fog light. Perlu ke kita rear fog light kat Malaysia ni? Kabus tebal sangat ke? Itulah. Alright, sekian saja daripada saya, Hazri Samsuri, hari ini. Terima kasih kepada Abang John kita tu. Anda kena tengok channel dia sendiri, Abang John TV tak silap saya. Ada dia punya description dekat bawah tu. You can follow him di dalam YouTube dia. Dia ada banyak cerita pasal kereta-kereta recon. Dan jika anda dekat Johor, anda boleh pergi tengok kedai dia ni sendiri. Alamat dia dekat bawah. Because Mama ni memang master kereta recon, especially kereta-kereta yang macam Mercedes-Benz tu. Yang tu saya dah buat beberapa video untuk kereta-kereta dia. Anda boleh tengok, siap datang dengan warranty sekali. Ya, kalau anda dalam Velfire, nak beli Velfire ke Alphard ke, you should look up to him because dia datang dengan warranty 5 tahun tak silap saya, atau lebih dari itu. Sekian saja. Assalamualaikum. Hazri Samsuri, Honda N-Box. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.